Surah At-Taubah ayat ke-111 hingga ke-112 ada menjelaskan mengenai konsep kejayaan melalui asa ihun, iaitu berjaya dalam berkelana atau mengembara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahasa jiwa bangsa. Nama diberi Ramlian Shah bin Rosli, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Sains Lahadatul. Melalui buku yang berada di tangan saya ini merupakan satu usaha kerdil dalam menghayati konsep as-sahyun, iaitu berjaya dalam mengembara ke Perancis. Andai patah saya berjawali, bertongkat jua saya kemari, bukan untuk mencari calon isteri, tetapi untuk bersama-sama kita memahami, mendalami dan menghayati sebuah karya yang berisi penuh dengan maklumat berkenaan Perancis. I Am a Backpacker France merupakan sebuah karya yang mengandungi 240 muka surat dan 5 bab di dalamnya. Dengan harga serendah RM28 saja, anda bolehlah mendapatkan buku ini di mana-mana kedai buku berdekatan seperti Popular. Orang tua-tua dulu pernah berkata, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita merungkai setiap bait-bait perkataan yang ada dalam buku ini, moleklah sekiranya kita berkenalan dahulu dengan siapakah penulis di sebalik karya ini. Saudara Zikrullah Ismail merupakan penulis buku ini. Semua tipe travel yang beliau masukkan dalam buku ini adalah hasil daripada pengalaman beliau yang telah menjalani kehidupan di negara Perancis lebih daripada 3 tahun. Buku ini secara organisasinya terbahagi kepada 5 bab dan setiap bab mengandungi tajuk-tajuk khusus yang telah diperincikan. Dalam awal penulisan, penulis berusaha untuk menerangkan mengenai geografi dan politik, sejarah pembangunan Menara Eiffel dan adat dan pantang larang di Perancis. France ataupun Perancis, sebuah negara besar yang digelar sebagai negara heksagon kerana mempunyai 6 sisi, berkeluasan 550 km persegi, menjadikan Perancis sebuah negara yang ketiga terbesar di Eropah selepas Rusia dan Ukraine. Paris merupakan sebuah bandar di Perancis yang mendapat gelaran bandar paling padat di dunia kerana menampung 12 juta penduduk. Sekiranya kita seorang pelancong yang ingin menikmati keindahan musim manakah yang sesuai dengan kita? Untuk pengetahuan anda, di Perancis terdapat 4 jenis musim, iaitu musim sejuk, musim bunga, musim luruh dan musim panas. Musim bunga merupakan seindah-indah musim kerana orang Perancis menggambarkan musim bunga dengan sesuatu yang tenang, indah, segar dan bercahaya. Dari perspektif meteorologi pula, musim bunga biasanya berlaku pada bulan Mac, April dan Mei. Ketika musim bunga, anda bolehlah melakukan pelbagai aktiviti seperti menghirup udara segar dengan dikelilingi oleh kicauan-kicauan burung, menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran segar musim bunga, serta mengunjungi taman-taman tema seperti Disneyland Park. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan cara-cara berkomunikasi di Perancis. Sebagai seorang pelancong yang datang ke Perancis untuk menikmati dan mengunjunginya, kita secara amnya haruslah mengetahui asas-asas komunikasi di Perancis. Kemudahan Google Translate dapat kita gunakan untuk membantu lagi menterjemahkan perkataan-perkataan Perancis. Oleh itu, kita haruslah menyebut dengan betul setiap fonetik perkataan kepada orang yang kita tanya. Oleh itu, marilah saya tunjukkan sedikit contoh lakonan mengenai komunikasi di Perancis dalam situasi di dalam kedai roti. Bonjour. Bonjour. Puis-je chez vous? Puis-je vous aider? Je voudrais acheter un croissant. D'accord. Patientez s'il vous plaît. Ceci votre repas. Merci. Itulah tadi sebuah lakonan pendek tetapi ringkas mengenai komunikasi di dalam sebuah kedai roti. Jika anda ingin mengetahui maklumat lanjut, biarlah buku ini yang menguruskannya. Anda hanya perlu menyediakan wang dan menandakan cuti di kalender. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.